Saya Muhammad Syahrin bin Ahmad, nombor metrik 831220. Untuk tugasan dalam subjek falsafah ini, saya telah memilih tokoh falsafah pendidikan iaitu Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Okey. Sebelum kita pergi lebih dalam, kita perlu mengenali siapakah Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Nama penuh beliau adalah Muhammad Idris bin Abdul Rauf bin Ja'far bin Idris Al-Marbawi Al-Azhari. Dan beliau dilahirkan di kampung Misqalah, Mekah pada 28 Zulkaidah 1313 Zulhijjah, bersamaan 12 Mei tahun 1896, dan keluarganya berasal daripada Lubuk Merbau, Kuala Kangsar yang terletak dalam daerah Kuala Kangsar iaitu Perak. Okey, mari kita dalami sedikit latar belakang pendidikan beliau. Okey, Syekh Idris Al-Marbawi ataupun Al-Marbawi, dia pada umur 10 tahun beliau telah berjaya menghafaz 16 juzuk Al-Quran, dan pada tahun 1902 beliau dan ahli keluarga telah pulang ke tanah air, dan Al-Marbawi dia meneruskan pendidikan beliau di Sekolah Melayu Lubuk Merbau iaitu Kuala Kangsar. Selepas daripada Sekolah Melayu Lubuk Merbau, beliau juga pernah belajar di pondok di Tanah Melayu iaitu seperti Pondok Syekh Wan Muhammad Wan Hussein di Bukit Candan, Syekh Ahmad Al-Fatani di Bukit Mertajam, Pulau Pinang, dan juga Syekh Muhammad Yusof bin Muhammad iaitu Tok Kenali di Kelantan. Itu adalah sedikit latar belakang pendidikan beliau lah. Okey, apakah sumbangan beliau? Untuk sumbangan beliau saya bahagikan dalam dua, iaitu yang pertama iaitu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan pada tahun 1923 beliau bertugas sebagai guru agama bertaulah oleh Kerajaan Negeri Perak, dan beliau merupakan pengarang dalam majalah Pengasuh dan Seruan Al-Azhar. Majalah ini sangat terkenal lah kalau kita berada di zaman tu, di mana melalui majalah ni lah dia menarik minat anak-anak muda untuk belajar di tanah Arab lah. Manakala beliau juga merupakan pemilik kedai Al-Matba'ah Al-Marbawiyah yang terletak di Mekah, dan kedai ini telah mencetak dan membekalkan kitab Arab dan Jawi kepada pelajar tanah air Melayu yang belajar di Mesir. Okey, manakala untuk bidang sumbangan beliau dalam bidang penulisan, beliau telah menulis pelbagai karya, iaitu seperti penulisan berkaitan kamus yang kita tahu, iaitu kamus Al-Marbawi yang menggunakan gambar raja dalam kamus tu, dan juga kamus Mu'jam Al-Kainah iaitu berkaitan perubatan. Manakala untuk penulisan beliau yang berkaitan tafsir ialah tafsir Al-Quran Al-Marbawi, juzu Alif Lam Mim, iaitu bermula daripada surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah, dan tafsir Quran Al-Marbawi surah Yasin bahasa Melayu. Dan untuk kitab pula, beliau merupakan pengarang kitab Bahrul Al-Mazi yang merupakan kitab hadis bertulisan Jawi yang terawal dalam masyarakat Melayu. Dan kitab ni adalah berkisahkan tentang fi akidah, tasawuf dan muamalah. Dan kitab ni kita boleh tengok dekat banyak surau dan masjid yang menggunakan kitab ni untuk mengajarlah. Okey. Sepanjang perkhidmatan beliau ataupun sepanjang tempoh hayat beliau, beliau telah menerima beberapa anugerah, iaitu anugerah Tokoh Ma'al Hijrah yang pertama pada tahun 1987, dan juga beliau menerima anugerah sebagai Ijazah Kehormat Doktor Puseratan oleh Uniti Kebangsaan Malaysia iaitu UKM, dan juga beliau telah menerima anugerah Pingat Ahli Mahkota Perak daripada Sultan Azlan Shah, dan juga walaupun beliau telah wafat, tapi jasa beliau sangat besar dan beliau telah menerima anugerah Tokoh
penulis pentas Perak pada tahun 2004 daripada Putera Mahkota Perak, itu Sultan Raja Nazri Shah. Sebagai manusia, kematian itu tidak dapat kita elakkan, dan pemergian beliau sangat kita terasa, iaitu perginya seorang ulama pada tanggal 13 Oktober tahun 1989 bersamaan 13 Rabiul Awal tahun 1409 Hijrah, dan beliau telah wafat di Hospital Besar Ipoh pada jam 8.40 pagi, dan beliau dikebumikan di kampung Lubuk Merbau, Kuala Kangsar, bersebelahan pusara isteri pertamanya, iaitu Hajah Khadijah binti Muhammad Idham. Sepanjang tempoh beliau berbakti, iaitu 90 tahun, beliau menabur bakti, mendidik anak bangsa, menyumbang pelbagai karya ilmiah untuk dijadikan rujukan serta pedoman. Okey, untuk refleksikan diri terhadap Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, apa yang kita boleh dapat daripada beliau, beliau merupakan tokoh yang telah menyumbang banyak dalam pelbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Dan antara perkara ataupun panduan hidup yang kita boleh ambil, iaitu yang pertama, sifat yang gigih dan tidak pernah putus asa dalam menuntut ilmu serta menyebarkan ilmu. Contohnya situasi apabila Al-Marbawi di saat akhir umurnya dalam keadaan yang sakit, beliau tetap ingin meneruskan penulisan beliau yang berada di tanah Arab, tetapi apakan daya beliau tidak sihat dan anak-anak beliau tidak membenarkanlah. Di situ kita boleh nampak bahawa betapa gigih dan tidak berputus asa beliau terhadap ilmu lah. Yang kedua, kita mestilah berfikir kritis dan kreatif dalam menyampaikan ilmu. Seperti mana dalam karya penulisan Al-Marbawi yang mendatangkan soal jawab dalam setiap karyanya, iaitu, dan juga yang kita boleh tengok dalam kamus Al-Marbawi beliau bukan saja menggunakan gambar dalam kamus, malah beliau menghadirkan iaitu kata sinonim dalam kamus tersebut. Bukan sahaja memberi maksud, malah beliau hadirkan kata sinonim di bawah itu. Di situ kita nampak betapa kreatif dan kritisnya beliau dalam penulisan. Okey, untuk seterusnya, sebagai pendidik, sebagai guru, kita mestilah mempunyai sifat cinta dan kasih akan ilmu. Seperti mana Idris Al-Marbawi ni, yang dia cinta akan ilmu ni, dia sanggup pergi ke tanah Arab semula untuk menuntut ilmu. Di situ kita nampak bahawa apabila kita cinta ke ilmu, kita sayang ke ilmu, risiko cabaran itu tidak menjadi masalah bagi kita. Kerana bila kita letak satu matlamat itu, satu sifat itu, sayang pada sesuatu, kita akan menempuh benda itu. Dan seterusnya adalah kita mestilah menanam rasa rendah diri serta tawaduk dalam hidup, seperti mana Al-Marbawi yang merupakan seorang tokoh ilmiah yang walaupun telah banyak menghasilkan karya-karya penulisan, tetapi beliau merupakan seorang yang berendah diri. Kerana apa? Beliau berkata bahawa tingginya ilmu seseorang itu akan membuat diri ini rasa lebih rendah akan kebesaran kekuasaan Allah. Okey, itu adalah 4 perkara yang kita boleh refleksi semula dalam diri kita dan jadikan pedoman lah. Dan kesimpulannya, apa yang saya dapat daripada kajian ini dapat dirumuskan bahawa ketokohan dan sumbangan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ini tidak dapat disangkakan lagi lah, dan beliau merupakan tokoh falsafah pendidikan. Itu macam beliau bukan ulama, ya. Dan beliau ni antara kita katakan tunjang kuat dalam tanah Melayu dalam bidang pendidikan, kerana karya beliau yang begitu banyak. Kamus Al-Marbawi yang dijadikan rujukan di sekolah menengah, yang mengaji Islam, mengaji Arab, banyak menggunakan kamus beliau. Dan juga kitab beliau, karangan beliau, iaitu kitab Bahrul Al-Madhi, yang banyak kita tengok kalau kita pergi kuliah-kuliah dekat surau, masjid, banyak ustaz-ustaz dan juga penceramah mengulas ataupun menggunakan kitab Bahrul Al-Madhi ini sebagai panduan untuk mengajarlah. Dan juga di sini kita dapat simpulkan bahawa ketokohan beliau ni bukan saja
banyak membantu kita, malah banyak mengajar kita untuk menjadi manusia yang sabar, sayang akan ilmu dan jangan berputus asa lah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian